Pada waktu itu logiklah untuk dia orang. Tapi sekarang ini apa logiknya? Kalau 10 orang nak melompat, apa logiknya? Nah, bagi kerajaan, logiknya ada. Logiknya, peruntukan. Sebagai ahli parlimen, untuk pejabat belia mereka, ada peruntukan. Tak banyaklah, kita bukan cerita puluhan juta, ratusan juta, tak. Tetapi sesiapa yang menyokong kerajaan, memang akan ada peruntukan untuk pejabat mereka. Tak nak sokong, tak ada masalah. Itu adalah ihsan daripada Perdana Menteri. Dia tidak termaktub di dalam mana-mana akta. Sebab itu orang kata, kejam Anwar Ibrahim tak bagi. Yang itu ihsan. Kalau itu dalam undang-undang tapi tak bagi, itu kejam. Betul lah kejam. Tapi itu bukan dalam undang-undang. Itu terpulang kepada Perdana Menteri. Nak bagi, tak nak bagi pun terpulang. Jumlah berapa banyak pun terpulang kepada Perdana Menteri. Itu adalah prerogatif Perdana Menteri. Kita cerita tentang pengurusan pejabat dan juga sedikit untuk NGO-NGO. Itu je jumlah dia. Tapi bantuan lain seperti jalan raya, seperti kemudahan sekolah, pembangunan, itu semua tak ada masalah. Rantau panjang tempoh hari dapat apa orang kata spill apa orang kata untuk keluarkan air banjir tu kan. Spillway kan nama projek itu, bilion ringgit. Tak ada masalah. Rantau panjang di Kelantan. So yang itu semua rakyat tetap ada, itu di bawah peruntukan. Tak kisah negeri pembangkang atau negeri kerajaan, semua akan dapat. Walau macam mana geram sekalipun kita dengan negeri-negeri pembangkang ni, tetapi kita bagi juga. Sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai pemerintah. Tetapi bila bab yang sama ada nak bagi peruntukan ekstra untuk ofis, bayar budak pejabat, itu adalah prerogatif, bidang kuasa, kehendak, discretion, dan juga bermakna itu adalah pilihan ataupun ketentuan dan juga budi bicara Perdana Menteri. Tidak termaktub dalam mana-mana undang-undang. Jadi nak kata kejam tak boleh. Jadi kita balik kepada cerita tadi, 10 orang ni nak melompat ni macam mana Is? Tak ada. Tetapi 3 orang ahli Perikatan Nasional akan melompat. Saya kata itu 5, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak yang saya cakap itu 5? Berapa orang yang melompat? 5 kan? Dah 5 dah. Itu 4 saya macam, nak lompat tak lompat Mamat ni? Nak lompat. Akhirnya lompat juga. Akhirnya. Saya baik, betul 5. Kalau tidak, kena maki aku. Kau kata 5 Is, tak ada pun 5 melompat. Dah melompat 5. Sekarang ni saya kata 3. Cuma, ni saya bagi disclaimer sikit. Disebabkan oleh 5 yang melompat itu, punyalah besar kemaluan mereka. Mereka telah mengadakan temu rapat yang mereka cuba untuk memastikan supaya melompat itu tidak berlaku. Mereka tengah cuba sekarang ni untuk memastikan supaya lompat-melompat itu tidak berlaku. So, macam mana mereka nak memastikan supaya tak berlaku? Sekarang ini tak boleh nak kekang, tuan-tuan. Ahli Parlimen bersatu, ramai yang dah tak yakin lagi dengan Muhyiddin Yassin. Bayangkan, dia boleh pergi announce Samsuri bakal jadi Perdana Menteri. Kenapa tak announce Azmin Ali? Kenapa tak announce Hamzah Zainuddin? Kenapa announce Samsuri? Kenapa? Kenapa announce orang di luar parti dia? Dan bila dia announce sebegitu, bukannya dia nak memenangi hati orang PAS, dia menyinggung hati orang PAS. Kenapa announce Samsuri? Kenapa tak announce Haji Hadi? Kenapa tak announce Tuan Ibrahim Tuan Man? Adakah naib presiden tu lebih tinggi kedudukan? Padahal dia bukan ulama, dia bukan ustaz. Daripada Tuan Ibrahim Tuan Man yang seorang ulama, seorang ustaz, lebih tinggi daripada Syekhul Islam Haji Hadi Awang. Muhyiddin Yassin boleh dengan sewenang-wenangnya pergi announce Samsuri yang bukan ustaz, bukan ulama, tiba-tiba bakal jadi Perdana Menteri. Itu sudah menyinggung perasaan orang PAS, dalam masa sama menyinggung perasaan orang di dalam perikatan, di dalam bersatu. Sehingga Hamzah, ada yang mengatakan sepatutnya Samsuri itu jadi ketua pembangkang, bukannya Hamzah Zainuddin. So, adakah kemungkinan perkara tersebut akan berlaku? Ya. Kemungkinan besar perkara tersebut akan berlaku. So, tuan-tuan, itulah dilema dinamik politik yang berlaku dalam negara kita. Saya tertarik sebab apa? Sekarang ini UMNO tengah mencari tapak. Okey, UMNO tengah mencari tapak. Ada di kalangan mereka yang bukan dalam UMNO, tapi dalam program Badan Peguam sendiri masih lagi cuba nak implicate Zahid. Ini adalah kenyataan. Badan Peguam fail semakan kehakiman cabar DNAA Zahid.
Badan Peguam telah memulakan cabaran undang-undang terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan pembebasan tanpa pelepasan DNA kepada Zahid Hamidi berhubung 47 kes pertuduhan rasuah. Badan Berkanun Profesional Undang-Undang mengumumkan pemfailan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi menerusi kenyataan media. Badan Peguam berkata bahawa ia cuba mencabar keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNA pada 4 September sebagai sebahagian daripada kewajipan berkanun untuk menegakkan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh rasa takut atau pilih kasih, fear of favour. Tidak boleh dipertikaikan bahawa pembicaraan Zahid Hamidi bermula lebih 4 tahun lalu, iaitu 2019, di mana kes wujud prima facie dengan 77 hari pembicaraan telah dilaksanakan. Saksi ke-15 Zahid Hamidi memberi keterangan dan perkara itu berada dalam peringkat pembelaan. Apabila dakwaan dibuat oleh SPRM, siasatan lanjut diperlukan berdasarkan beberapa representasi yang dibuat oleh Zahid Hamidi bermula pada Disember 2022, 3 tahun selepas kes itu bermula. Badan Peguam Malaysia berpandangan bahawa kuasa budi bicara Peguam Negara adalah tidak mutlak dan harus dihadkan dalam skop dan haknya. Dilaksanakan dengan cara yang wajar seperti ditentukan oleh mahkamah di bawah kuasa penyamakan dan bidang kuasa yang wujud menurut undang-undang. Baik, komen saya. Pertama sekali, saya tak setuju dengan Badan Peguam. Bukan sebab kes Zahid ni lah. Siapa-siapa pun, kalau Badan Peguam tahu, dia ni Badan Peguam, takkan dia tak tahu. Sebenarnya itu memang kuasa mutlak Peguam Negara. Kan, di bawah perlembagaan, sama ada nak meneruskan atau menarik, itu bidang kuasa mutlak Peguam Negara. Cuma dia kan argue lah. Kan, kita tengok nanti mahkamah will allow atau tidak. Tetapi ini saya cerita, kalau saya jadi Zahid lah. Kalau saya dah jadi Zahid, saya akan kata pada pada Peguam, baik teruskan saja kes tu, dah nak ujung dah pun. Teruskan saja kes tu, sebab most likely kes tu akan sama macam kes VLN, Visa Luar Negara, tahun 2021 yang dibebaskan oleh siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. Pada zaman Perikatan Nasional, hakim yang membebaskan, bukannya Perikatan Nasional. Saya terima benda tu. Korang je tak terima, saya terima. Now, kalau sekiranya Zahid teruskan kes tersebut, akan ada kemungkinan besar dia bebas secara perbicaraan. Sebagaimana kes VLN 2021, di mana dia bebas dalam perbicaraan. So, most likely boleh begitu. So, bagi saya, tindakan tek poteh untuk nak buat representasi, minta kes itu digugurkan, bagi saya itu tindakan yang tidak bijak. If I were him, saya akan kata, no. Kan? Saya akan kata, tak. Saya nak teruskan juga kes ini. Saya nak pastikan bahawa perkara ini habis dan terus dibicarakan. Nah, perkara ini sebenarnya memberi impak secara tidak langsung kepada prestasi UMNO sendiri. Kepada prestasi UMNO sendiri. Kita baca ni tuan-tuan. UMNO masih jauh untuk mendapat kepercayaan Melayu, kata Tok Mat. UMNO masih jauh untuk mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap susulan kekalahan pada PRA Kemaman Sabtu lalu, kata Timbalan Presiden. Katanya, tugas mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO adalah sukar tetapi bukan mustahil. Tetapi buat masa ini, UMNO mesti menerima realiti orang Melayu masih jauh daripada mempercayainya sebagai parti politik yang berkesan, katanya. Okey. Tok Mat jangan hempas diri kuat sangatlah. Sebab pelangai, UMNO menang. Kan? So, pada waktu itu, PAS bertanding, UMNO bertanding, tapi UMNO yang menang. So, nak kata jauh sangat orang Melayu pada UMNO ni, tidak juga. Okay, I make the case like this lah. Di beberapa kawasan, terutama Pantai Timur, betul. Kemaman ni adalah kawasan tradisi UMNO. Sebelum itu memang UMNO menang secara berpenggal-penggal berturut-turut di kawasan Kemaman. Kemudian PAS menang, menguasai. Kenapa? Nah, antara sebab kenapa PAS menguasai, antara lain, saya nampak ada dua benda faktor paling besar lah. Yang pertama, kerana kes-kes yang melanda ataupun yang terpalit dengan UMNO. Kes seperti Datuk Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, pemimpin UMNO yang lain dan sebagainya, yang sama ada dikemukakan oleh orang, oleh Pakatan Harapan ataupun oleh orang PAS sendiri, terutama Pakatan Harapan. Orang PAS ni menumpang je. Sebab dia orang PAS ni mengkaji tak kerti. So, biasanya dia tumpang apa yang Rafizi kaji, kemudian dia gunakan perkara tersebut. Yang kedua adalah berkenaan antara lainnya kes DNA. Kenapa dibebaskan? Nampak sangat kerajaan tidak adil. Itu yang mereka pertikaikan. Mereka bukan faham technical undang-undang ni. Tapi tak menjadi masalah lah. Itu adalah kehendak ataupun itu adalah rakyat. Kita nak terima macam mana? Satu undi seorang profesor yang faham undang-undang dengan satu undi seorang budak yang tak erti apa-apa,
Yang asalkan dia boleh mengundi, weightage dia sama, tak ada beza.